Assalamualaikum, kami dari kumpulan Derak Mari. Azizi, Fatin, Wardiah, Brian, Bong dan Nisha. Hari ini kami ingin membentangkan tajuk pertunangan. Apa itu pertunangan? Pertunangan merupakan langkah awal sebelum pernikahan di mana pasangan mengumumkan komitmen mereka secara rasmi. Ini melibatkan pertukaran cincin pertunangan dan melibatkan pertemuan keluarga serta perancangan pernikahan. Pertunangan adalah tahap awal yang menuju ikatan pernikahan. Seterusnya, hukum bertunang putus tunang iaitu hukum bertunang. Dalam Islam, pertunangan dianggap sebagai ikatan yang sah antara lelaki dan perempuan untuk menikah. Hukum putus tunang. Dalam Islam, putus tunang perlu dilakukan dengan adab dan bijaksana. Pembatalan pertunangan boleh berlaku jika salah satu pihak atau kedua-dua pihak tidak mahu meneruskan perkahwinan selepas pertunangan. Larangan meminang atas pinangan orang lain. Dalam Islam, terdapat larangan untuk meminang atas pinangan orang lain. Berikut adalah penjelasan mengenai larangan meminang atas pinangan orang lain, iaitu menghormati dan menjaga hubungan, menghindari konflik dan kecemburuan dan mempertahankan kepercayaan dan keadilan. Terdapat dua implikasi putus tunang, iaitu tuntutan semula hadiah pertunangan dan tuntutan ganti rugi pertunangan. Akta 303 AUKI, Seksyen 15, iaitu Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia Akta 303, Seksyen 15, Pertunangan, menyatakan, jika seseorang yang telah mengikat kontrak pertunangan menurut hukum syariah menolak untuk menikah tanpa alasan yang sah, pihak tersebut harus mengembalikan pemberian pertunangan dan membayar semua biaya persiapan pernikahan. Tindakan hukum dapat diambil untuk menuntut pihak yang menolak memenuhi kewajibannya. Tuntutan semula hadiah pertunangan iaitu mahkamah membenarkan tuntutan ganti rugi hadiah pertunangan. Pihak yang mungkir janji bertanggungjawab memulangkan pemberian pertunangan. Pihak yang batalkan pertunangan boleh dituntut semula hadiah pertunangan sekiranya hadiah tersebut masih wujud. Mahkamah syariah akan menilai hadiah yang telah rosak digunakan ataupun tidak wujud secara fizikal untuk dipulangkan semula. Seterusnya, pembatalan pertunangan, Undang-Undang Sivil, iaitu hak wanita di dalam kes ini meliputi ganti rugi kewangan. Wanita berhak untuk menuntut dua perkara di dalam kes kemungkiran janji untuk berkahwin, iaitu bayaran ganti rugi. Pihak lelaki boleh membuat pembelaan bagi kes kemungkiran janji perkahwinan. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyumbang kepada masalah dalam pertunangan? Terdapat faktor-faktor yang menjadi penyumbang kepada masalah dalam pertunangan ialah konflik keluarga, komunikasi yang tidak baik, masalah keuangan dan ketidakserasian. Konflik keluarga, iaitu tekanan dari keluarga untuk berkahwin dengan pasangan yang dipilih. Komunikasi yang tidak baik, iaitu pasangan mempunyai masalah ketidakfahaman antara satu sama lain, salah faham dan ketenangan. Masalah keuangan, iaitu ketidakstabilan dalam hal keuangan, seperti perbezaan pendapatan, tabiat perbelanjaan, atau sikap yang suka boros. Ketidakserasian, iaitu pasangan mempunyai perbezaan yang ketara dalam personaliti, gaya hidup, minat, atau nilai-nilai pribadi. Kesimpulan, penting untuk menghadapi masalah-masalah ini dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, saling mendengar, dan mencari penyelesaian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jika perlu, libatkan pihak ketiga yang neutral seperti kaunselor perkahwinan atau keluarga yang dapat membantu memediasi pertelingkahan dan memberikan nasihat yang tepat. Cara menyelesaikan masalah ketika dalam fasa pertunangan. Terdapat cara menyelesaikan masalah ketika dalam fasa pertunangan ialah komunikasi terbuka, penjelasan pendirian anda, beri waktu dan ruang, membuat perancangan keuangan secara bersama dan kaunseling. Penjelasan pendirian anda, iaitu, dengan keadaan yang tenang dan menghormati, menjelaskan kepada keluarga tentang pandangan dan keputusan anda tentang pemilihan pasangan serta komitmen dan cinta. Komunikasi terbuka, iaitu, pasangan perlu mempunyai komunikasi yang terbuka, bercakap secara jujur dalam perhubungan. Beri waktu dan ruang, iaitu, ketidakserasian dalam pertunangan dapat diatasi dengan memberi waktu dan ruang bagi mereka untuk memikirkan dan merenungkan hubungan mereka. Namun begitu, dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan perspektif baru dan mempertimbangkan keputusan yang tepat. Membuat perancangan keuangan secara bersama, iaitu, dalam hidup berpasangan perlu melakukan perancangan awal keuangan untuk jangka masa yang pendek dan panjang. Namun begitu, masalah keuangan dalam pertunangan memerlukan kerjasama, kompromi, dan komunikasi yang baik.
Seterusnya adalah kaunseling, iaitu dalam pertunangan amat sukar untuk mengatasi sendiri malah mendapatkan bantuan daripada kaunselor untuk membincangkan masalah. Kesimpulannya adalah setiap pasangan dan situasi mempunyai dinamika yang unik. Jadi penting untuk mencari pendekatan yang paling sesuai bagi kedua-dua pihak. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan sumber daya yang tepat apabila diperlukan. Kesimpulan keseluruhan adalah, kesimpulannya, dalam pertunangan, masalah mungkin timbul, tetapi dengan komunikasi yang baik, empati, dan kerjasama, kita dapat menyelesaikannya dan membina landasan yang kukuh untuk perkahwinan yang bahagia. Penting untuk menghormati dan mengasihi satu sama lain, serta terus belajar dan berkembang bersama.